So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever that you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't.
Assalamualaikum, salam sejahtera kepada ibu bapa dan semua pelajar. Alhamdulillah, UMK mengadakan program Road to UMK. Program ini diadakan adalah promosi untuk pelajar yang akan berjaya di dalam peperiksaan SPN, SPM dan juga pelajar diploma untuk datang belajar ke UMK. UMK adalah universiti yang ke-19 di mana kebidaraan ataupun niche pendidikan kita adalah dalam bidang pendidikan keusahanan. Kita menawarkan 29 program prasiswazah ditawarkan oleh 9 fakulti di UMK, dan program ini adalah program-program yang relevan, yang semasa dan mempunyai credibility employability yang tinggi. Jadi di UMK ini kita menggarap potensi pelajar untuk menjadi warga yang berjaya di masa akan datang, dan program Road to UMK ini kita jalankan selama 2 bulan, pada bulan Februari dan pada bulan Mac, dan ia melibatkan kesemua fakulti di UMK lah. Jadi ibu bapa dan pelajar-pelajar diharap supaya dapat mengikuti program ini secara maya. Dan akhir kata, marilah kita mendengar penerangan dari fakulti berkenaan program pengajian mereka, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian dari keluarga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua viewers yang bersama kami di program Road to UMK yang didatangkan khusus untuk penonton, terutamanya pelajar-pelajar yang akan mendapat maklumat terkini tentang program-program yang ditawarkan di UMK. Okey, program Road to UMK ini akan berlangsung selama 2 bulan. Telah bermula dari Februari sehingga Mac, dan kita akan berkongsi dengan para penonton tentang program-program yang ditawarkan di 9 fakulti di UMK, terdiri daripada 29 program sarjana muda, 1 program asasi dan 1 program persediaan praijazah. Jadi kita berharap program Road to UMK ini akan memberi maklumat terkini kepada pelajar-pelajar yang sedang mengisi permohonan di UMK di UPU online, dan menjadikan UMK ini sebagai pilihan utama anda. Okey, akhir kata, marilah kita mendengar penerangan daripada fakulti berkenaan tentang program yang ditawarkan, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Hashtag We Are UMK Family. Hashtag Road to UMK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada para penonton, terutamanya kepada adik-adik lepasan SPM. Kami daripada kelab Fifth Legacy, iaitu kelab alumni bagi program Asasi Sains UMK. Program Asasi Sains UMK, UMK Science Foundation Program, merupakan nama baru kepada program persediaan keusahawanan sains UMK yang telah ditubuhkan pada tahun 2011 berkolaborasi bersama Majlis Amanah Rakyat MARA. Program ini telah dijalankan selama 11 tahun di Kolej Muara Kuning Kedah, dan mulai tahun 2021, program Asasi Sains UMK akan ditawarkan di UMK Campus Deli. Program persediaan selama setahun ini dengan tempoh pengajian 2 semester ditawarkan kepada pelajar lepasan SPM sebelum menjalani sarjana muda di Universiti Malaysia Kelantan. Akhir kata, selamat menonton Road to UMK 2021. Program Asasi Sains UMK menerusi laman rasmi UMK TV, Universiti Malaysia Kelantan, dan jom sertai kami dan pilih program Asasi Sains UMK ke UPU UL 0010001 sebagai pilihan pertama anda. Jom Okey,
Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada warga Facebook, guru-guru, ibu bapa dan para pelajar semua. Kita kembali bersama bersiaran dalam program Road to UMK bersama Universiti Berteraskan Keusahawanan dalam Pendidikan. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rafi Yaakob, Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa, dan juga Profesor Dr. Siti Zaitun Muhammad Hashim, Dekan Prasiswazah Universiti Malaysia Kelantan, atas penerangan tentang program Road to UMK tadi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada alumni program Asasi Sains UMK dengan video pengenalan tadi, yang mana video tadi sebenarnya telah disunting oleh penyelaras program Asasi Sains UMK sendiri, itu Dr. Muhammad Firdaus Abdul Karim. Dr. Firdaus akan bersama kita nanti dalam rancangan ini, dalam slot yang kita namakan Science on the Go Challenge. Okey, so pada hari ini, pada siri hari ini, saya Dr. Marinah Muhammad, Ketua Jabatan Persediaan Sains UMK, akan bersiaran bersama anda selama 1 jam untuk memberikan informasi tentang program akademik yang akan ditawarkan melalui Jabatan Persediaan Sains UMK. Okey, so saya sangat bertuah hari ini kerana ditemani oleh insan yang bertanggungjawab atas wujudnya program Asasi Sains di UMK. Insan istimewa yang saya sangat hormati ini tidak lain dan tidak bukan ialah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Ibrahim Cik Umar, yang sentiasa menjadi inspirasi kepada ramai, termasuk saya sendiri hinggalah ke hari ini. Walaupun dia sudah bersara dan tidak bersama-sama lagi di UMK. So Jabatan Persediaan Sains UMK sangat berbesar hati dengan kesudian Datuk untuk bersama-sama kami bercerita tentang apa sebenarnya ada dengan Asasi Sains di UMK. So Assalamualaikum. Assalamualaikum Okey, warahmatullahi. terima kasih Datuk kerana sudi. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Apa aktiviti sekarang selepas dah bersara? Aktiviti orang pencen. Okey Datuk. Alright. Okey. Sebelum saya bertanyakan soalan lanjut dan kita mendengar nanti perkongsian daripada Datuk sendiri tentang Asasi Sains ni, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang telah tamat, baru saja tamat menduduki peperiksaan SPM. So inilah masa yang sesuai untuk mereka memilih program yang mereka minati melalui UPU Online. Dan seperti yang kita tahu, UPU Online telah membuka pemilihan program ini daripada 21 hingga 31 Mac. Dan nasihat saya, sebelum anda semua memilih program yang diminati, mohon mendapat maklumat yang tepat tentang program-program yang akan dipilih nanti. Dan hari ini anda semua akan berpeluang untuk mengetahui tentang informasi yang mungkin dapat secara langsung tentang Asasi Sains UMK melalui kami di Jabatan Persediaan Sains, dan yang penting malah kita ada pengasas program Asasi Sains UMK itu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Ibrahim Cik Umar. So saya bahasakan dengan Datuk Ip je lah untuk sesi ni ya. Boleh Datuk? Boleh. Okey, so mungkin Datuk boleh cerita dengan warganet, dengan orang di luar sana tentang pada mula-mula Datuk ingin tubuhkan Asasi Sains ni. Apa sebenarnya, okey, dengan wujudnya Asasi ni di UMK, apa sebenarnya harapan ataupun yang diharapkan melalui program Asasi Sains UMK pada masa itulah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Marinah Muhammad, Ketua Jabatan Persediaan Sains. Terlebih dahulu saya nak ucap banyak terima kasih kerana menjemput saya. Dah 2 tahun saya tinggalkan kampus ini. Tapi UMK sentiasa dekat di hati saya.
Saya sebenarnya rasa bangga, rasa terharu bila dengar yang program ini masih kukuh, masih utuh. Malah telah menjadi kenyataan hasrat saya pada awal penubuhan untuk bawa program ini ke kampus. Dan kita dapati yang pada tahun 21 ini kita akan adakan program ini di kampus Jeli. Dan itu adalah merupakan hasrat saya pada awal penubuhan. Tapi malangnya oleh kerana kekangan ruang dan juga keuangan, kita terpaksa bekerjasama dengan pihak luar. Dan alhamdulillah saya ambil juga kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih banyak kepada Mara yang telah menaja pelajar-pelajar kita selama 9 tahun ini dalam program yang kita mulakan dengan nama program persediaan sains, keusahawanan sains. Dan hari ini saya bersiaran ini adalah untuk berkongsi pengalaman bagaimana program ini diwujudkan, matlamat dan sebagainya. Program ini ialah program yang dibuka untuk pelajar-pelajar lepasan SPM pada asalnya. Dan matlamat saya bila saya wujudkan program ini ialah kerana di masa itu Universiti Malaysia Kelantan merupakan universiti baru. Dan kita dapati pengambilan pelajar adalah sangat terhad. Mereka tak kenal Kelantan, mereka tak kenal Universiti Malaysia Kelantan. Jadi pada masa itu ketika pelajar-pelajar yang mengikuti program sains adalah sangat rendah di universiti kita. Dan pada ketika itulah saya rasa mesti kena ada cara yang lain untuk memastikan kita dapat tingkatkan bilangan ini dengan cepatnya. Sebab itu kita fikirkan pasal penubuhan program asasi, program persediaan sains ini. Yang di ketika itu kita letak nama keusahawanan sebab Universiti Kelantan ini, Universiti Malaysia Kelantan ini terasnya ialah keusahawanan. Kita makan keusahawanan, kita tidur keusahawanan, kita bercakap keusahawanan. Jadi tak sesuai sangatlah bila kita kata persediaan sains keusahawanan untuk kita jadikan sebagai kekuatan bagi program ini. Betul. Nah, di masa itu juga saya berhasrat untuk memberi peluang. Saya percaya kepada peluang kedua. Jadi program ini sebenarnya dibuka kepada pelajar-pelajar yang mempunyai kelulusan yang agak rendah. Bukanlah saya kata tidak layak, tetapi yang tidak memungkinkan untuk mereka mengikuti program-program dalam bidang sains yang lebih tinggi seperti perubatan dan lain-lain. Jadi kita ambil dengan hasrat untuk memberi peluang pelajar-pelajar yang berkeputusan agak kurang baik ini untuk diberi peluang baru. Saya percaya kepada pelajar-pelajar kita ni, anak-anak Bumi Putera Melayu ini bukan bodoh. Tetapi mereka mungkin ada yang lambat berkembang, late bloomers. Ataupun kurang bernasib baik. Ataupun kurang bernasib baik. Jadi inilah hasrat saya untuk memberi peluang. Sebab itu kita kata program ini dibuka kepada pelajar-pelajar Bumi Putera yang berkelayakan yang agak rendah. Tetapi dengan kekuatan yang ada di UMK, saya nak gunakan kekuatan di masa UMK itu, pendekatan pengajaran pembelajaran yang berbeza. Lain daripada yang lain, kita boleh tukar pelajar-pelajar ini daripada yang kurang baik kepada yang jauh lebih baik. Dan perkara itu sebenarnya telah pun terbukti, dan saya nak ucapkan syabas sekali lagi kepada para pengajar di Kolej Mara Kulim dan juga pada penyelaras pengajar, pembimbing di Universiti Malaysia Kelantan, khususnya di Fakulti Sains di kampus Jeli, yang telah sama-sama berganding bahu untuk memberi kelainan kepada pelajar-pelajar kita hingga mereka itu cemerlang. Setanding dengan pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang jauh lebih baik semasa mereka memulakan pengajian di universiti. Okey, panjang lebar penerangan Datuk tadi dah cover 2 soalan saya straight dah. Tapi tak apa. So kita nampak sekarang ni kan kelainannya asasi ni. Saya nak tanya juga Datuk tadi, kalau kita kan asasi kan ada asasi di mana saja yang ditawarkan. Ada banyak universiti yang menawarkan asasi. So Datuk dah cakap tadi kelainannya asasi sains UMK ni. So masa tu saya terlibat secara langsung. Pada tahun 2009, masa tu kita bertungkus lumus untuk membangunkan dokumen untuk kita offer program asasi ni. Masa tu
Datuk terangkan kepada kami semua sebelum kita start untuk develop syllabus tu. Datuk terangkan kepada saya dan juga kawan-kawan yang lain apa yang sebenarnya Datuk nak dengan asasi sains ni. So dengan penerangan Datuk tu kita boleh bangunkan syllabus matematik, biologi, fizik, kimia, yang mana teorinya masih dikekalkan, tapi pendekatannya adalah lebih kepada aplikasi dan keusahawanan. Dan mungkin Datuk boleh kongsi cerita ni dengan diorang semua kat luar sana, bagaimana Datuk boleh membuat kami faham apa yang Datuk nak, dan mungkin diorang semua ingin tahulah macam mana pendekatan sebenarnya yang sepatutnya diorang akan belajar bila diorang masuk nanti asasi sains UMK. Ya, seperti yang disebut oleh Dr. Marinah tadi, dia ada komponen akademik. Kita tak boleh lari daripada asas sains itu yang kita perlukan. Betul. Dalam masa yang sama, kita ada komponen keusahawanan yang lebih dekat kepada penggunaan sains dalam keusahawanan. Matematik mudahlah kerana matematik banyak digunakan dalam keusahawanan, dalam aktiviti penggunaan harian. Tetapi dalam bidang-bidang lain pun pendekatan itu kita terap. Dan itu adalah komponen yang memberi minat yang besar sebenarnya kepada pelajar. Bagaimana mereka bukan hanya didedahkan dengan teori, tetapi mereka juga fikir macam mana ada gunanya teori sains ini. Dan dalam pendekatan yang sama, saya tak lupa juga kita sebut pasal bagaimana sains ini bukan hanya boleh diguna untuk membangun ekonomi, tetapi untuk membina sahsiah manusia. Contohnya kita kata bagaimana biologi itu kekuasaan Allah di dalamnya umpamanya. Jadi benda-benda macam ini memberi kelainan pelajar-pelajar yang merasa ada jiwa bila belajar, tidak terus-menerus hanya mendengar teori tetapi tidak pernah memahami kenapa dan bagaimana nak guna. Jadi saya tekankan kepada penulis dokumen agar perkara-perkara ini dapat diterap dalam pelajar supaya minat itu lebih mendalam. Walaupun mereka tidak mempunyai kelayakan yang luar biasa, tetapi oleh kerana minat mendalam itu mereka mungkin akan beri tumpuan yang lebih untuk lebih tahu sesuatu ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Betul. Dan ini digarap dalam kurikulum dalam kurikulum yang itu dibina itu. Okey, nampaknya semakin seronok kita mendengar perkongsian daripada yang berbahagia Datuk. So sebelum tu kita berhenti berehat seketika. Okey, sebelum kita teruskan dengan slot Science on the Go Challenge, yang mana kenapa kita namakan Science on the Go? Sebabnya di Jabatan Persediaan Sains UMK kita telah bangunkan. So saya dah kena jadi generasi A sekarang ni. Untuk kita berpeluang untuk, sebab dalam keadaan pandemik sekarang kita kena berubah. Dan cara untuk kita bersama-sama dengan orang luar sekarang adalah melalui media sosial. So melalui itu kita telah bangunkan satu info channel yang rasmi di bawah Jabatan Persediaan Sains melalui YouTube yang dinamakan Science on the Go, sains di mana-mana sahaja. Dan untuk ini kita saksikan dulu Science on the Go Challenge bersama Dr. Firdaus. Silakan. UMK Science on the Go Challenge, sains di mana-mana saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus bin Abdul Karim daripada Program Asasi Sains Universiti Malaysia Kelantan. Hari ini untuk Science on the Go. Science on the Go merupakan saluran info channel bagi Jabatan Persediaan Sains Universiti Malaysia Kelantan. Di jabatan ini, 2 program akademik ditawarkan, iaitu program pra-ijazah sains yang membuka peluang kedua bagi para pelajar lepasan STPM matrikulasi ataupun setaraf yang tidak mendapat peluang ke mana-mana UA berikutan syarat kelayakan akademik. Jadi peluang kedua dibuka kepada mereka, dan kita ada program asasi sains UMK untuk lepasan SPM. Jadi untuk hari ini, eksklusif Science on the Go, kita ada Science on the Go Challenge dan kita akan bersama dengan 2 sekolah untuk mendongkong aspirasi STEM daripada peringkat awal hinggalah ke peringkat sekolah menengah dan persediaan ke IPT. Tanpa membuang masa, mari kita berkenalan dengan kita punya peserta pada hari ini. Kita mulakan dengan daripada SMK Agama Lati, kita ada guru pembimbing which is
Puan Isfazila binti Ibrahim, Guru Pembimbing STEM bagi SMK Elati Pasir Mas Kelantan. Assalamualaikum Puan. Terima kasih kepada pihak Dr. Muhammad Firdaus dan juga UMK kerana menjemput kami SMK Agama Lati untuk pertandingan Science on the Go Challenge. Saya Cikgu Isfazila binti Ibrahim dan peserta daripada pihak sekolah kami hari ini kita ada Nurul Naziha, Afrina Maisara, Marina dan juga Afrina untuk pertandingan Science on the Go Challenge. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UMK kerana menjemput kami, memberi peluang kepada kami untuk menyertai program ini, mendukung aspirasi UMK untuk mempromosi UMK dari bagi Jabatan Persediaan Sains. Okey, terima kasih Doktor. Itu saja. Seterusnya, kita bawakan sekolah yang kedua bersama dengan kita hari ini adalah Puan Hartini Hashim, merupakan Guru Pembimbing STEM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail Kota Baru Kelantan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Dr. Firdaus. Terima kasih kerana menjemput kami menyertai program ini. Bagi saya, Cikgu Hartini Hashim merupakan Guru Pembimbing bagi SMK Sultan Ismail Kota Baru. Assalamualaikum, saya Wasihah. Saya Hafizah. Saya Ayah dan saya Marisa. Okey, Doktor, itu saja. Jangan risau, jangan stress. Hari ni we just want to have a good time. Kita nak ada a very good time untuk kita belajar sains. Okay, untuk pengetahuan semua, bagi Science on the Go ni, dia punya tagline slogan dia adalah sains di mana-mana sahaja. Kiranya ilmu sains ni adalah di sekeliling kita. Jadi kita tak perlu nak rasa takut atau risau gundah gulana kan. Sebab kita adalah sains dan di sekeliling kita adalah ilmu sains. Jadi tanpa membuang masa. Dah bersedia semua? Okey. Baik, alright. Round 1, warm-up quiz. Peserta akan diuji dengan soalan-soalan berkenaan program akademik yang ditawarkan oleh Jabatan Persediaan Sains UMK. Maklumat berkenaan program akademik ini telah diberikan menerusi laman web dan media sosial Jabatan Persediaan Sains UMK. Masa untuk menjawab adalah 10 saat selepas soalan dibacakan. Untuk menjawab, wakil pasukan perlulah mengangkat tanda Science on the Go Yes yang diberikan kepada kedua-dua pasukan. Kumpulan yang paling cepat mengangkat tanda Science on the Go akan diberikan laluan untuk menjawab terlebih dahulu. Sekiranya jawapan tidak tepat, maka peluang akan diberikan kepada pasukan lawan. Dan soalan yang pertama. Antara berikut yang manakah merupakan kod UTU bagi program asasi sains UMK? A. UL 0010000, B. UL 6440001, C. UL 0010001 dan D. UL 6850001. Ini kod permohonan dalam sistem UTU. Masa menjawab mula sekarang. Okay, masa telah tamat. Saya nampak SMK Elati ingin menjawab ya. SMK Elati jawapan betul. Tanya dapat anda tepat. Semata untuk SMK Elati. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Sekiranya pelajar lepasan SPM atau matrikulasi mendapat INGK kurang daripada 2 dan tidak mendapat tawaran ke mana-mana universiti awam, peluang kedua menyambung pengajian ke UMK adalah menerusi program apa? A. Pra-ijazah Sains UMK, B. Persediaan Sains UMK, C. Asasi Sains UMK dan D. Asasi Sains UMK. Sebenarnya saya nampak SMK Lati tadi yang akan sign dulu. Okay, SMK Lati. A, okay, SMK Lati pilih A. Okay, kita buka peluang juga untuk SMK SI Kota Baru. C, okay, kita klik dulu jawapan C.
Okey, ya, harap maaf. Okey, sebenarnya program asasi sains UMK dia ditawarkan untuk lepasan SPM. Dia punya syarat dia mendapat sekurang-kurangnya 5 pengujian dan 1 lulus bersyarat lah. Kiranya 5 C dan 1 D untuk dapat program asasi sains UMK. Okey, kita revealkan jawapan yang dipilih oleh SMK Lati tadi adalah A, Pra, Ijazah, Najati. Okey, alright, ya. Jawapannya adalah A untuk SMK Lati. Ya, program pra ijazah ini adalah untuk lepasan SPM atau matrikulasi yang mendapat PhD. Berikut merupakan 3 modul kurikulum program asasi sains UMK kecuali A. Modul umum, B. Modul keusahawanan, C. Modul teras dan D. Modul sains. Okey, SMKA Lati D. D ya, okey. SMK Lati pilih D. SMKSI Kota Baru C. Okey, SMKSI pilih C. Okay, kita reveal C dulu. Okey. Untuk kurikulum program asasi sains UMK, kita ada modul teras. Modul teras ni merangkumi matematik, fizik, kimia and also biology. Okey. SMK Lati pilih jawapan D. Yes, congrats again kepada SMK Lati. Jawapan yang tepat. Ya. Okay, alright. Kita tengok soalan yang terakhir untuk pusingan yang pertama. Apakah tagline Jabatan Persediaan Sains UMK? A. Perjalanan saintifik anda bermula di sini. B. Entrepreneurship is our trust. C. Discover FSP. Dan D. Saintis berbina keusahawanan peneraju masa depan negara. Okay. Alright. SMK SI Kota Baru angkat terlebih dahulu. Beri laluan kepada mereka. B. SMK SI pilih jawapan B. SMKA Lati. Ya? SMK Lati pilih D. Okey, kita reveal dulu jawapan SMKSI. B, entrepreneurship is our trust. Okey, harap maaf jawapan kurang tepat. Okey, kerana ini adalah tagline untuk Universiti Malaysia Kelantan. Okey, alright. Kita reveal jawapan D, saintis berminda keusahawanan peneraju masa depan negara. Harap maaf juga SMK Lati. Alright, ini adalah tagline bagi program asasi sains UMK. Okey, dan soalan bertanya tentang Jabatan Persediaan Sains UMK dan kami punya tagline adalah reveal jawapannya A. Perjalanan saintifik anda bermula di sini. Okey, alright. Tahniah kepada semua yang menjawab. Okey. Okey, terima kasih saya ingin ucapkan kepada peserta bagi pusingan yang pertama. Okey, daripada SMK Lati kita ada Nurul Najihah binti Muhammad Hafiz dan Afrina Maisarah binti Muhammad. Daripada SMK SI kita ada Siti Nur Hafiza dan Alia daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail Kota Baru Kelantan. Congrats, senyum. Maka dengan itu berakhirlah pusingan yang pertama. Kita kembali ke studio UMK bersama Dr. Hajar Marinah Muhammad. UMK Science on the Go Challenge kembali selepas ini. Okey, terima kasih Dr. Firdaus untuk Science on the Go Challenge pusingan pertama tadi dengan bertanyakan soalan-soalan umum tentang program persediaan sains, program asasi, program pra ijazah dan juga tentang Jabatan Persediaan Sains. Okey, so sebelum kita teruskan lagi dengan perkongsian bersama dengan tetamu jemputan kita, saya ingin buat sedikit penerangan tentang program asasi sains UMK terlebih dahulu. Dan mungkin kita boleh paparkan slide presentation yang memberikan maklumat tentang apakah syarat minimum untuk masuk ke program ini, apa yang mereka akan belajar nanti dan apakah laluan akademik selepas mereka menamatkan asasi sains UMK. Okey, so program asasi sains UMK, so untuk UPU online, mohon adik-adik semua ingatlah dengan kod kita UL001001. So ini adalah kod di dalam UPU online untuk mewakili program asasi sains UMK.
Okey, seperti yang Datuk cakapkan juga tadi, ini adalah latar belakang program asasi Sains UMK yang dulu dikenali sebagai Program Persediaan Keusahawanan Sains PPKS, yang mana program kerjasama antara UMK dengan MARA dan telah dijalankan di Kolej MARA Kulim dari tahun 2011 sehinggalah 2019. Bagi tahun pada tahun 2020, sebelum kita disebabkan MARA masa tu telah ada sendiri program foundationnya, jadi kita telah tamat penawaran program di sana dan kita direhatkan sekejap pada tahun 2020. Pada masa tu ramai juga, alhamdulillah, maksudnya program asasi sains ni dah ada di hati masyarakat di luar sana, sebab pada 2020 ada juga yang bertanyakan secara langsung dengan saya, adakah masih di offer. So masa tu kita terpaksa rehatkan sekejap untuk mengalami untuk sesi pemutihan program sebelum kita bawa balik program tu ke UMK, dan pada tahun 2021 alhamdulillah kita boleh tawarkan program ini di UMK Kampus Jeli. So sepanjang tempoh penawaran yang sedia ada, kita sebenarnya telah ambil 9 kohort dengan alumni sebanyak 565 orang pelajar dan mendapat tajaan penuh daripada MARA. Dan program asasi sains UMK sudah pun dikenali di dalam negara, oleh itu kelangsungan penawaran program akademik ini perlu diteruskan agar lebih banyak pelajar yang berpengetahuan sains dan mempunyai kemahiran keusahawanan dapat dilahirkan. Okey, ini adalah syarat ya. Syarat untuk memasuki asasi sains UMK dengan kod UL 0010001. So syarat umum program asasi sains UMK ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Disebabkan dulu adalah di bawah MARA, so kita open kepada Bumi Putra saja, Datuk. Yeah. So sekarang kita dah boleh offer kepada seluruh warga Malaysia yang mempunyai sijil pelajar Malaysia dan tidak melebihi umur 20 tahun dan mendapat sekurang-kurangnya grade C bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, dan grade C Bahasa Melayu ini dikira sekali dalam 5 kredit yang diorang perlu dapatkan untuk masuk ke program ini. Dan yang lain, diorang perlu mendapat sekurang-kurangnya 4 kepujian dan 1 lulus bersyarat daripada mata pelajaran yang disenaraikan disebut. So calon juga haruslah tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali. Okey. So ini adalah tempoh pengajian dan saya reveal juga kat sini yuran pengajian, dan yuran pengajian ni antara yang rendah kalau kita bandingkan dengan asasi program asasi lain yang ditawarkan di Malaysia. Dan yang bagusnya sekarang ni Kementerian Pelajaran Malaysia telah membuat satu kesamarataan tentang bantuan kewangan asasi, yang mana semua para pelajar yang mendapat surat tawaran daripada UPU yang layak untuk ke program asasi, termasuklah program asasi sains UMK, berpeluang memohon bantuan kewangan asasi melalui bahagian beasiswa Kementerian Pengajian Tinggi. Okey. Okey, yang ni yang kita akan belajar nanti, dan apa yang kita sebutkan tadi ada rangkuman apa yang disebutkan oleh tetamu jemputan kita tadi, Datuk Ip, ada di dalam struktur penawaran ini. Okey, pendekatan pengajarannya. Yang ni yang ingin saya tekankan. So laluan akademik lepasan asasi sains UMK, kita boleh lihat dia para pelajar lepasan asasi sains UMK boleh memilih ke 12 program yang kita listkan di sini melalui Fakulti Sains Bumi, Fakulti Industri Asas Tani, Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi, Fakulti Seni Bina dan Akistik dan Fakulti Perubatan Veterina. Walau bagaimanapun ada sesetengah program yang ditawarkan perlu melalui syarat khusus yang telah ditetapkan melalui program tersebut. Okey. Dan cara untuk memohon melalui UPU, dan cuma perlu ingat kod UL 0010001, dan apa-apa pertanyaan dan keterangan lanjut kita bolehlah anda semua menghubungi kami di Jabatan
persediaan Sains UMK di nombor yang tertera dan juga alamat email yang diberikan. Okey. Alright. So kita teruskan lagi. Okey, bila kita tengok tadi kan Datuk, syarat untuk masuk ke program Asasi Sains UMK ni, kita nampak kombinasinya tidaklah kepada sains tulen sahaja. Kombinasinya dan tidak semestinya pelajar yang drop, sebab sekarang ni SPM sistem terbuka. Para pelajar yang merasakan dia mungkin tidak berapa baik dalam fizik, mungkin dia drop fizik, ataupun dalam biologi, drop biologi untuk gantikan dengan lain seperti subjek sains komputer, reka cipta dan sebagainya yang kita list tadi. Sains tambahan, sains pertanian, dan ada juga bila saya go on data UPU, ada juga kat situ asas kelestarian, Prof. Mata pelajaran asas kelestarian. So mungkin bila tengok syarat kelayakan tu, para pelajar yang bukan aliran sains tulen mungkin juga layak. So mungkin ada nasihat Datuk, kalau sekiranya para pelajar yang bukan dalam aliran sains tulen dia merasa ragu-ragu, boleh tak dia bawa? Kalau dia masuk Asasi Sains mungkin nama pun Asasi Sains, dia takut dengan perkataan sains tu mungkin, dan dia ragu-ragu dan dia terus cakap tak payahlah minta program ni. So sila Datuk nasihat kepada mereka. So ini satu pembaharuan lah, sebab bila kita mula dahulu, kita mulakan dengan sains tulen. Tapi ini adalah satu pendekatan untuk membolehkan lebih ramai pelajar yang boleh memasuki program ini. Tambahan pula kita dah buka bukan hanya kepada Bumi Putera tetapi juga kepada bukan Bumi Putera juga. Saya percaya seperti yang saya mulakan tadi, pendekatan akademik untuk program ini adalah berbeza. Dan dalam masa yang sama kita tekankan kepada student centered learning, kata pembelajaran berpusatkan pelajar. Betul. Jadi pelajar itu tak perlu khawatirlah. Mana dia boleh menggunakan kemahiran yang dia ada, digabungkan dengan kemahiran yang ada pada pengajar dan juga kurikulum yang lebih kepada aplikasi penggunaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam kalangan pelajar bukan sains tulen itu dapat kita atasi bersama. So insya-Allah kepada pelajar-pelajar jangan bimbang. Kalau kita dah kata kita buka, itu bermakna kita akan bantu untuk memastikan pelajar-pelajar ini akan dipilih dan mendapat tempat di universiti kita, insya-Allah. Okey, insya-Allah. So adik-adik kat luar sana dengan penerangan tadi mungkin keraguan tu kurang sikit. Tapi saya rasa bila melihat VT yang kita akan tayangkan lepas ni mungkin keraguan tu lagi hilang. So saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Daniel bin Zainan, berumur 23 tahun. Saya menetap atau tempat tinggal saya di Bandar Tasik Selatan, Ceras, Kuala Lumpur. Saya merupakan batch asasi yang ke-6, iaitu batch tahun 2016-2017. Buat masa sekarang, saya merupakan pelajar tahun akhir, iaitu pelajar tahun 4 semester ke-7. Saya juga pemegang jurusan Sarjana Muda Sains Gunaan Agroteknologi. Sebenarnya saya berminat dalam agroteknologi disebabkan saya SPM saya tak ada biologi. Jadi satu-satunya jalan untuk saya masuk ke dalam bidang sains dengan memilih Asasi Sains UMK. Justeru, Asasi Sains UMK adalah pilihan yang tepat bagi saya kerana hanya Asasi Sains UMK sahaja yang mengambil student atau pelajar yang mana orang tu tak ada biologi, dia dapat memilih atau ambil orang tu dan diserap masuk ke dalam asasi, dan saya dapat bersambung belajar ke degree disebabkan asasi ini memilih saya. Dan sekarang saya dapat perform dalam kos agroteknologi for flat bawah. Asasi Sains UMK best, dan kamilah saintis berminda kelas pertama keusahawanan. Ya. Okey. Okey, kan menarikkan Prof. Tu salah satulah. Sebenarnya ramai lagi dan kita tidak sempat untuk membuat rakaman.
ini adalah untuk mengatasi kebimbangan para pelajar di luar sana yang mungkin tidak ada biologi ke, fizik ke, chemistry ke, salah satu daripadanya, dan menggantikan dengan subjek sains lain. InsyaAllah bila dah masuk nanti kita akan bimbing dan you all pasti akan seronok belajar di program asasi sains UMK. Okey. So satu lagi yang kita ingin kupas kat sini, daripada tahun 2011 sampai 2019, para pelajar asasi ini belajar di Kolej Marakulim. Yeah. Okey, sekarang untuk tahun 2021 kita bawa program ini ke kampus dan mereka akan belajar dalam ekosistem universiti, di peringkat CJ lagi. So untuk itu mereka berpeluang untuk belajar dengan tenaga pengajar yang mungkin berkelayakan PhD hinggalah bertaraf profesor. So pelibatan pengajar yang bertaraf profesor seawal pengajian sijil ni, saya rasa satu peluang yang baik untuk anda semua, kerana mereka ni mungkin berbeza pendekatan dalam mengajar, berbeza. Saya pasti itu berbeza. So mungkin Datuk boleh komen dengan apa yang saya bagi tahu ni. Kita rasa itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam pendidikan. Memang pelajar-pelajar yang akan masuk ke program asasi sains ini akan berada dalam kampus. Dan dia akan bersama dengan kawan-kawan, abang-abangnya yang sedang mengikuti program akademik peringkat ijazah pertama. Dan yang penting juga mereka bersama-sama dengan ahli akademik. Dan seperti yang Dr. Marinah dah sebut, ahli akademik kita berbagai-bagai kelayakan daripada bidang berbagai-bagai bidang, daripada berbagai jawatan, ada pensyarah kanan, ada profesor madya, ada profesor tua, profesor muda, macam-macam. Jadi ini adalah satu perkara yang kita percaya satu peluang untuk mereka membiasakan dalam suasana akademik. Dan dalam masa yang sama pendekatan yang dibuat oleh ahli akademik yang berbeza itu juga berbeza, dan pelajar-pelajar program asasi juga layak untuk berjumpa mereka, berbincang mereka walaupun mereka tak mengajar. Tapi Dr. Marinah ada sebut profesor mengajar profesor saya sangat mengalung-alungkan. Profesor mengajar tahun pertama lagi malah ataupun asasi ni. Kerana profesor ni dia ada banyak pengalaman insya-Allah. Dan dengan pengalaman itu dia boleh menggunakan berbagai pendekatan untuk mengajar pelajar-pelajar ni. Yang tak faham macam mana nak handle, yang kurang jelas dengan sesuatu fenomena dia boleh ulas. Betul. Dan perkara-perkara ini adalah sangat penting untuk orang yang mula nak menjinakkan. Terutama yang tadi, yang macam pelajar yang tak ambil biologi tadi. Jadi kalau rajin, jumpalah profesor bidang biologi untuk dapat tambah baik dan sebagainya. Dan untuk profesor juga, jangan rasa malu. Kerana untuk mengajar budak ini sebab bukan senang. Saya nak ambil contoh ni. Darjah 1, guru-guru yang mengajar darjah 1 sebenarnya lebih hebat daripada yang mengajar di tingkatan 6. Kerana bagaimana nak layan budak darjah 1 ni bukan senang kan. Tetapi dengan kemahiran yang ada itu, saya percaya pelajar-pelajar yang kelainan ini akan menunjukkan minat, akan menunjukkan keinginan yang lain daripada yang lain juga untuk membantu. Saya harap profesor-profesor dilibatkan bersama dalam pengajaran dan pembelajaran. So mungkin saya boleh kongsilah Datuk. Saya pun dapat juga feedback daripada, sebab kita mengajar masa di fakulti dulu, masa Datuk jadi dekan dulu, Datuk pun mengajar. Dan saya pun belajar dengan pelajar yang sama. Ada feedback yang mengatakan memang kalau masuk kelas Datuk Ip ni, Prof Ip ni, memang tak boleh nak tidur. Seronoknya dia orang belajar dengan Datuk. So dia orang akan nampak connection, apa yang dia orang belajar dengan apa yang harus dia orang buat, dan apa yang knowledge yang perlu dia orang kena kekal ingat dengan program yang dia orang ambil tu. That's good. So lepas ni insya-Allah kita bolehlah jemput Datuk ya. Insya-Allah. Kalau masih sihat. Untuk bersama-sama berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar program asasi ni. Tak ada masalah. Okey, alhamdulillah, terima kasih. So rehat lagi. So kita berhenti rehat
tadi kita tengok pusingan pertama, Science on the Go. So lepas ni kita tengok pusingan kedua. Apa yang sedang berlaku di Science on the Go Challenge. So kita saksikan ya. So para pelajar daripada sekolah masing-masing yang mungkin sedang mengikuti program ni secara langsung boleh gunakan ruang chatting tu untuk sama-sama memberi semangat kepada rakan masing-masing. Dan sebelum saya lupa, di dalam ruang chat tu juga kita sudah pinkan satu borang kaji selidik untuk program ini untuk penambahbaikan perkhidmatan kita di lain waktu untuk program-program seumpama ini. So mohon silakan untuk mengisinya. So jom kita saksikan Science on the Go Challenge yang pusingan kedua. Silakan. UMK Science on the Go Challenge. Sains di mana-mana saja. Baik, kembali sekali lagi bersama dengan Science on the Go Challenge. Saya Muhammad Firdaus daripada Program Asasi Sains UMK. Terima kasih Dr. Hajah Marinah dan juga tetamu kehormat daripada UMK Studio. Untuk pusingan kedua, kita ada 2 sekolah lagi. Sekolah yang sama tapi peserta yang berbeza. Okay, kita bawakan daripada SMKA Lati. Ya, kita ada Nik Marinah binti Nik Muhammad Zaidi dan juga Nur Afrina binti Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana dah bersedia? Sedia. Alright, okay. Untuk pihak lawannya daripada SMKSI Kota Baru Kelantan, kita ada Nur Fastiha dan Marlisa Idayu. Assalamualaikum. Hai. Salam. Hai. Okay. Alright, semua dah bersedia Okay, alright. Okay, kita bawakan kedua-dua pasukan ke skrin utama. Jadi sebelum kita mula, mari kita lihat ini eksperimen. Gini ke? Muka keadaan dia. Round 2, Experiment at Home. Dalam pusingan ini, peserta telah dibekalkan dengan peralatan bagi eksperimen egg in a bottle. Guru pembimbing hanya boleh memantau perjalanan pusingan ini bagi memastikan eksperimen berjalan dengan lancar dan selamat. Peserta akan diberikan 3 minit untuk menjalankan eksperimen seperti paparan visual. Mata akan dikira berdasarkan berapa kali telur berjaya dimasukkan dalam botol dalam masa 3 minit. Soalan bonus akan diberikan selepas masa 3 minit dan pasukan yang berjaya menjawab dengan tepat akan menerima mata tambahan. Proses penjurian bagi eksperimen at home akan dibantu oleh Dr. Wong Hiling selaku penyelaras bidang biologi Program Asasi Sains UMK dan Virtual Floor Manager. Mujo ada semua Hai dia orang semua. ni. Ex-student 3 orang. Masa untuk mula buat eksperimen at home bermula sekarang.
Okay, kita tinggal 1 minit lagi. Okey. Tunjuk dekat kamera. Okay, ya, kita boleh nampak ya, SMK-SI telah berjaya. Ya. SMK Lati pun telah berjaya dan nampaknya ini adalah ulangan untuk kali yang kedua. Ada 20 saat saja lagi. Sorry. Baik. Okay, 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa telah tamat. Baik. Okey, baik. SMKA Lati ingin membuat penerangan terlebih dahulu. Jadi kita berikan laluan kepada SMKA Lati. Saya akan menerangkan bagaimana telur boleh masuk ke dalam kelangkul ini. Pada mulanya, tekanan udara dalam kelangkul adalah sama dengan tekanan udara di luar kelangkul. Kemudian kertas bakar dan letakkan dalam kelangkul untuk meningkatkan tekanan udara di dalam kelangkul. Oksigen di luar kelangkul. Oksigen di dalam kelangkul akan terbalas dengan pembakaran dan oksigen akan semakin habis. Artinya akan menyebabkan tekanan udara di dalam kelangkul semakin berkurang. Oleh demikian, tekanan udara di luar kelangkul adalah lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam kelangkul yang akan menolak masuk telur dalam kelangkul. Okay, alright. Terima kasih Nik Marina dan juga Nur Afina daripada SMK Lati tadi. Alright. Okay, seterusnya kita buka peluang kepada SMKSI Kota Baru untuk membuat eksperimen tadi telah menunjukkan bahawa konsep tekanan udara. Bila kita letak telur ni kat atas mulut botol, tak boleh masuk dalam sebab tekanan yang ada dalam botol dengan tekanan yang kat luar botol ni sama. Tu bila kita bakarkan kertas dan letak di dalam botol, oksigen dalam botol akan berkurangan dan akan menarik telur tu ke dalam botol. Telur tadi boleh masuk ke dalam botol apabila tekanan udara yang di dalam botol ni semakin rendah daripada tekanan yang ada kat luar. So bila tekanan yang ada dalam botol ni rendah, mereka masuklah telur ni ke dalam. Okay, habis tu. Alright, okay, terima kasih. Penerangan yang sangat baik daripada kedua-dua pasukan. Saya akan mulakan dengan soalan lah. Okay, kita mulakan dengan SMK Lati terlebih dahulu. Persoalan saya, boleh ceritakan kenapa berlaku perubahan dari segi peralatan yang digunakan? Tekanan di dalam kelangkul adalah sama dengan tekanan di luar kul. Hal ini tidak dapat menolak telur untuk keluar daripada kelangkul kerana tekanan tidak cukup kuat untuk menolak telur keluar daripada kelangkul. Maka penenun bangsa digunakan untuk menambahkan suhu. Apabila suhu bertambah, tenaga kinetik akan bertambah. Hal ini akan menyebabkan zarah-zarah bergerak dengan lebih laju. Tenaga kinetik yang lebih kuat daripada tenaga kinetik yang lebih kuat akan menolak telur keluar daripada kelangkul. Okey, untuk SMKSI Kota Baru, anda menggunakan peralatan yang dibekalkan. Jadi boleh anda ceritakan sedikit tentang apa kekangan yang anda lihat ketika menjalankan eksperimen tersebut? Tekanan yang dapat dilihat ialah telur akan masuk ke dalam botol bila tekanan luar tu lebih tinggi daripada dalam. Okay, alright. So just now, Nur Fasiha dan Marlisa ada melihat kan
untuk SMKSI hanya boleh membuat satu ulangan sahaja. Dan kita tengok dia mengambil masa yang sangat lama untuk telur tersebut masuk ke dalam botol kan. Kalau nak dibandingkan dengan SMK-LRT. Kenapa ya? Maybe sebab tak cukup tekanan udara kot. Okey, mungkin tak cukup tekanan udara. Okey, cuba awak comparekan antara dua peralatan yang digunakan. Between conical flask dengan botol kaca yang dibekalkan. Rasanya ada tak perbezaan volume di situ ataupun isi padu? Kapasiti isi padu? Yes. Macam mana ni? Mulut botol tu kot. Boleh bagi satu contoh ya. Contoh berkenaan dengan konsep pressure ya, tekanan yang digunakan dalam aplikasi harian kita. Konsep tekanan yang digunakan harian. Okay, alright. SMK-LRT. Minum air menggunakan straw. Minum air menggunakan straw. Okay, alright. Terima kasih. Okay. SMKSI. Guna kalau untuk kehidupan seharian picagadi tu cocok tu. Alright, okay. Kiranya kegunaan saya dalam picagari pun menggunakan konsep pressure juga. Okay, terima kasih. Tahniah kepada anda yang berada di pusingan kedua ya, kerana telah bercuba dan saya nampak ada pemahaman yang sangat baik daripada kedua-dua sekolah. Pasukan SMKA Agama Melati diwakili oleh Marina binti Nik Zaiti dan Nur Afrina binti Azhari, dan bagi SMKSI Kota Baru diwakili oleh Nur Fasihah dan Marlisa Hidayut. Keputusan bagi pusingan yang kedua, mata bagi SMK Melati adalah sebanyak 11.5 dan bagi SMKSI Kota Baru adalah 10 mata. UMK Science on the Go Challenge kembali selepas ini. Okey, terima kasih Dr. Ferd. Okey, bersemangat adik-adik yang mewakili sekolah masing-masing dalam pusingan kedua tadi ya Datuk. So kita akan ada lagi satu pusingan terakhir, pusingan penentu Science on the Go Challenge untuk menentukan juara, siapakah yang akan untuk menentukan juara bagi challenge tersebut. Okey, so sebenarnya kita di Jabatan Persediaan Sains memang sentiasa merancang program-program seumpama ni. Walaupun dalam kekangan pandemik sekarang ni, kita lakukan secara virtual. Maknanya program-program ini sentiasa berterusan. Iaitu selalunya program ini kita akan bekerjasama dengan Persatuan STEM Kebangsaan dan direalisasikan oleh sekolah-sekolah di sekitar Kelantan. So dengan hubungan yang baik ini, kami di Jabatan Persediaan Sains dan juga fakulti sentiasa berhubung dengan cikgu-cikgu di sekolah untuk berkongsi pendapat, untuk membuat program, dan ada juga yang memberi perkongsian tentang kejayaan para pelajar daripada sekolah mereka yang mana juga merupakan para pelajar di Universiti Malaysia Kelantan. So kita tengok dulu satu VT daripada Cikgu Sekolah Menengah Tanah Merah 1 iaitu Cikgu Kamaruzaman. Disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus daripada program Asasi Sains UMK. Kita ada hari ni lah eksklusif lah. Kita ada Cikgu Kamaruzaman Muhammad yang merupakan bekas guru daripada SMK Tanah Merah 1. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Saya berkhidmat di SMK Tanah Merah 1 ni selama 22 tahun. Sebelum ini pernah berada di luar juga. First posting saya di Sarawak. Memang dah minat daripada dulu ke? Minat tu sebenarnya banyak lah masa dulu kan. Kita berkerjaya tu dah. Cuma guru tu antar dalam list lah. Dari senarai dia ada lah guru tu. Sebelum saya sambung pelajaran di universiti, saya ni guru kelahiran maktab. IPG dulu maktab, sekarang ni IPG. IPG ni yang baru. Saya mengajar 5 tahun, saya sambung jazah di USM Glugo. Saya menyewa rumah di Glugo. Glugok. Oh, sekiranya cikgu cakap bahasa Penang kat lah ni cikgu. Boleh lah, Glugok sepatah boleh lah.
Kalau macam tu saya boleh cakap Penang lah ni dengan cikgu. Boleh lah. Anak saudara saya tu dia mohon dapat UMK. Teknologi pembangunan produk. Universiti saya ambil lah untuk galakkan pelajar-pelajar saya melanjutkan pelajaran di UMK ni. Tahun 2017 tu saya buat lawatan ke UMK. Saya bawa student saya ni belajar tingkatan 6 di Taniman 1 ni tak ramai. Biasanya dah ada 30 macam tu je. Nak bagi pendedahan kepada pelajar lah supaya dia minat, supaya dia tahu apa program di UMK tu. Jadi baguslah masa tu pihak tu dia buat lah, dia bagi taklimat, dia bawa masuk makmal, lepas tu dia tengok student duk buat kerja dah, pergi ke belakang tu tak ada 4 perok ikan lah ke apa, 4 nanai dah. Jadi bila student saya tengok tu, dia tengok UMK dia rasa macam lain sikit daripada U lain, daripada penerangan taklimat dia bagi dah. Daripada situlah barulah nampak pelajar-pelajar saya ni berminat untuk ke UMK. Sebelum tu memang kurang lah minat. Macam saya wayak tadi lah kan, dia mengharapkan pergi universiti di Kuala Lumpur kan, ni universiti Jeli dah dekat kampus tu semua. Pelajar saya tu daripada Jeli, sebab dia memang terpaksa ke Tanah Merah lah. Satu cara saya menggalakkan pelajar saya gitulah, tengok anak saudara cikgu ada di sini, ni dah belajar di sini dah. Saudara cikgu ni bukan tak lagi U lain dah, pelajar cemerlang juga masa SPM dulu. Uniknya program asasi sains UMK ni sebab ia sains gunaan dan keusahawanan. Sebenarnya UMK ni dia punya pendekatan dia tu kira lain sikit. Saya dengar lah ada sains-sains dia kan, kawan-kawan dia, kawan mungkin kawan sekolah lain ke, kawan sekampung dia kan dia. Dia kata belajar di MK tu macam Firdaus rakyat dia lah kan. Dia bukan macam pure dah. Dia bawa ada keusahawanan, dia sebut lah. Jadi dia dengar sains-sains dia duduk di MK tu, dia kata kita belajar keusahawanan lah, dia buat benda, buat produk yang bagus, buat sendiri makan dia macam anak saudara saya tu dia pembangunan produk tu, dia kata cara dia suruh buat inovasi. Katalah makan ni ada dah contohlah katalah karipak ada dah ni, tapi dia suruh buat inovasi. Gunakan sains ilmu yang dia belajar tu ni, macam modify lah kata-kata pipe lah benda kata dia. Pipe benda tu jadi benda baru yang tak ada sebelum ni ni. Jadi dia rasa minat, dia kata sukalah belajar macam ni dia kata. Lepas tu dia saya rasa kalau dah keluar universiti pun, kalau kita tak boleh hijau dengan company ke dengan orang ke, kita boleh buat sendiri, boleh berdikari. Sebab dia ajar semua dia benda tu, bukan dia ajar subjek akademik sains tu saja kan. Tahun ni pun ada 3 kan pelajar saya masuk program dia tak cukup syarat kan, tak cukup syarat untuk program degree tu. Program apa dia panggil tu? Pra-ijazah pra-ijazah. Masuk degree pun ada secara umum lah kepada pelajar yang nak menyambung pelajaran. Saya ada cakap lah masa dia nak buat pemilihan ke universiti, kita nak melanjutkan pelajaran ni, kita kena tengok apa yang sesuai dengan kita, apa yang boleh membantu kita. Tempat tu penting, tempat belajar, tetapi yang paling penting ialah kita sendirilah. Masa depan pelajar ni kadang-kadang kita tak boleh tengok, kita tak boleh ukur berdasarkan pengalaman yang lepas ataupun pencapaian yang lepas. Dulu murid-murid tahun 6 dia ambil UPSR dapat 5A, kemudian dia dapat menyambung pelajaran ke sekolah berasrama penuh, kira sekolah elit lah. Tapi bukan semua pelajar itu cemerlang. Keputusan mereka bukan semua cemerlang. Ramai cemerlang, tapi bukan semua. Yang bukan semua tu bukan sedikit juga. Sedangkan mereka berada di sekolah-sekolah elit. Apa punca dia? Punca dia menunjukkan dia bergantung kepada diri kita sendirilah. Tempat itu hanya satu medium lah, perantaraan untuk kita mencapai kejayaan. Semua tempat belajar ni, sama ada sekolah atau IPD, dia ada kelebihan masing-masing. Jadi terpulang kepada kita, bergantung kepada kita untuk menyesuaikan diri, barulah kita boleh dapat kejayaan. Jadi itu cara saya menggalakkan pelajar saya untuk jangan kita tengok contoh saya ni nak masuk nak masuk UKM, memang tu university established tetapi adakah semuanya akan cemerlang kerana institusi? Tidak, dia banyak bergantung kepada kita. Jadi pandai-pandailah kita perlu kepada nasihat guru jugalah supaya dia dapat buat pilihan yang betul lah. Saya tengok UMK ni ada satu keunikan lah. Tempat belajar macam kampus Jeli tu dah di kawasan mungkin berkaitan juga dengan suasana belajar
ada dah. Kandungan kursus ada added value lah, nilai tambah pada pelajar tadi. Macam dari segi keboleh pasaran, dia ada nilai tambah. Dia boleh bersaing lah dengan pelajar-pelajar daripada IPT yang lain. Jadi bagi saya UMK ni memang sudah standing lah dengan IPT tersohor di negara kita. Tidak ada masalah lah. Dan saya tengok pun pandangan pelajar pun sudah berubah lah sejak akhir ni pada UMK. Banyak juga pendedahan dah UMK. Dulu betul lah macam Firdaus beritahu dulu dah. Kadang-kadang tidak dapat pendedahan yang secukup. Jadi pelajar tak tahu. Sekarang ni saya rasa pelajar nampak dah. Pelajar tahu dah. Ada pendedahan banyak. Saya pun ucapkan terima kasih kepada sudi mendengar. Okey, menarik sungguh tadi videonya daripada perkongsian Cikgu Kamaruzaman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1 dengan kejayaan bekas pelajar mereka yang mana juga menjadi bekas pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Program-program yang cikgu tadi sebut adalah antara 12 program yang telah dilistkan tadi melalui presentation yang saya buat tadi, yang mana itu adalah laluan akademik para pelajar asasi. Jadi kalau anda semua bila tengok tadi laluan akademik, diorang dah boleh pilih kan Datuk? Diorang dah boleh aim dah sebenarnya. Daripada lepas SPM lagi, diorang dah boleh aim. Nak masuk geoscience ke, nak masuk pembangunan produk ke, nak masuk veterina ke, diorang dah boleh aim. So, kalau diorang memang ingin ikuti akademik yang disenaraikan tu, apalah salahnya kalau masuk terus ke asasi sains UMK dan sekurang-kurangnya sebelah kaki dah ada. Dan yang paling penting, kami di Jabatan Persediaan Sains menghormati pilihan pertama para pelajar lepasan asasi sains. Kita seboleh-bolehnya akan memberi pilihan pertama sebagai program prajaya kepada para pelajar ini. So tadi itu adalah pengalaman sedikit perkongsian daripada Cikgu Kamaruzaman dan mungkin ada juga di kalangan mereka di luar sana. Sebagai contohnya cikgu daripada Kolej Marakulim yang pernah berkongsi dengan Datuk cerita-cerita kelainan para pelajar asasi sains UMK. So mungkin Datuk boleh kongsikan. Yalah, selama saya berada di Universiti Malaysia Kelantan yang semasa itu program ini sedang berjalan dan setiap tahun kita akan jumpalah dengan guru-guru yang pengajar yang mengajar program ini dan guru-guru yang berada di Kolej Marakulim, dan di Kolej Marakulim itu mulanya ada 4 program yang sedang berjalan serentak. Salah satu ialah program persediaan keusahawanan sains ini. Ada Matric, ada USM punya program, ada Universiti Kuala Lumpur punya program. Jadi 4. Dan mereka ni semua mengajar program-program ini. Dan bila saya tanya apakah perbezaan antara pelajar-pelajar UMK ini dengan pelajar-pelajar lain yang Matric dan sebagainya, perkara pertama yang mereka sebut ialah mereka lebih selesa mengajar budak-budak UMK ni. Kerana walaupun budak-budak pelajar UMK ni dia akademik dia tidak setinggi budak-budak Matric atau budak-budak USM tu. Tetapi pembawakan mereka itu dari segi pembelajaran. Mereka mudah diajar, mereka kreatif, mereka mudah menerima perubahan dan perkara-perkara ini telah membantu mereka untuk mengajar. Malah ada guru-guru mereka ni berebut-rebut nak mengajar nak mengajar program UMK daripada mengajar program-program yang ada di Kolej Mara. Dan seperti yang kita mulakan tadi, kita kata pendekatan kita berbeza. Dan sekarang ni nak tambah kepada yang guru yang daripada Sekolah Tanah Merah tadi. UMK ni sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau orang Kelantan kata, kawan lah ni tak ada sopa mula dah. Tak ada orang berani nak tegur. Tapi kita nak tekankan bahawa Universiti Malaysia Kelantan telah berubah. Kita telah, walaupun dijeli, kita akan dapati pendekatan kita adalah setanding dengan pendekatan yang diambil oleh universiti-universiti yang masyhur. Bukan hanya dalam Malaysia, tetapi juga di luar negara. Sebab itu kita tekankan hasrat kita dalam keusahawanan umpamanya. Kita menjelang tahun 2023 nak jadi Universiti Keusahawan nombor 1 di Malaysia. Dan dalam menjelang tahun 2026 Universiti Keusahawanan nombor 1 di
Asia. di Tenggara Asia. Tenggara Asia. Dan menjelang 2030 jadi universiti keusahawanan nombor 1 di Asia. Jadi untuk capai itu, kita tak boleh cara biasa dah. Kita kena buat cara luar biasa. Betul. Untuk memastikan ia dapat dicapai. Dan perkara yang sama juga kita akan buat pada program persediaan sains. Saya haraplah, saya bukan saya kata kita, tapi maksudnya saya rasa itulah pendekatan yang perlu dibuat kalau nak capai. Kalau tidak, kita akan hanya bercakap. Kami di Jabatan Persediaan Sains pun memang mengharapkan nasihat daripada Datuk lagi. Walaupun Datuk tidak bersama-sama kami lagi, insya-Allah kita akan selalu berbincang. Jadi saya haraplah pelajar-pelajar jangan bimbang. Tak usah buat bandingan. Sebab buat bandingan ni masalah. Tekadkan azam, fahami apa yang kita ada di Universiti Malaysia Kelantan dan seterusnya. Saya percaya itu adalah pilihan yang bijak yang telah kita buat dan kita akan terus ikuti. Yang penting buat dengan baik dan cemerlang. Kalau ada di Universiti Melaya sekalipun, contohlah contoh. Marah Universiti Melaya. Tapi kalau keputusannya tak bagus, tetapi berada di Universiti Malaysia Kelantan dengan cemerlang 4.0, duduk di Universiti Melaya 2.3, mana lebih baik? Dan saya sebagai majikan pun akan pilih yang 4.0 lah, walaupun Universiti Malaysia Kelantan. Seperti saya kata mula tadi, Universiti Malaysia Kelantan dah tak sama macam mula-mula ia wujud. Jeli dah berubah, bacok dah berubah, dan Pekalan Cepa memang telah pun berubah lama sudah. So, saya nak ingatkan kepada semua pelajar, jangan ragu-ragu, jangan takut. Datanglah ke Universiti Malaysia Kelantan, satu-satunya universiti keusahawanan dalam negara kita. Okey, terima kasih Datuk dengan begitu semangat sekali memberi semangat kepada kita, dan mungkin dengan penjelasan itu anda di luar sana tidak ragu-ragu lagi dengan program Asasi Sains UMK ni dan juga program-program lain yang ditawarkan di Universiti Malaysia Kelantan. So, Datuk ni dikenalilah sebagai seorang tokoh yang berwawasan terutamanya dalam pendidikan tinggi negara. So, kat sini bagaimana Datuk melihat kedudukan dan potensi program Asasi Sains ni untuk masa akan datang? Potensinya besar. Program seumpama ini kerana ia membantu banyak pihak. Bukan hanya membantu pelajar itu sendiri, tapi dalam pembangunan meningkatkan hasrat negara untuk meramaikan pelajar-pelajar sains. Dan sains ini ialah satu bidang yang bukan cara pembelajaran satu arah, multi arah, dan kita boleh lakukan dalam pendekatan yang berbeza-beza. Dan perkara itu mesti ditambah baik daripada tahun ke tahun. Sebab itu saya kata ia ada banyak peluang yang kita boleh cebur, dan bidang sains pun luas. Sekarang kita ada 29 program. Ada 12 program sains. Insya-Allah di masa akan datang banyak lagi program-program lain yang kita boleh tawarkan yang mungkin baru dan tidak ada di tempat-tempat lain. Saya nak ambil contoh satu program kelestarian sains. Dulu orang tak kenal kelestarian sains. Masa saya mula-mula buat kelestarian sains ni, orang bertukar-tukar dengan kelas tarian. Sampai nak tukar nama lah nak tukar nama pun. Tapi dia kena faham kelestarian itu maksudnya sustainability. Bukan kelas tarian. Tak ada kena-mengena dengan kelas tarian. Jadi sekarang orang dah kenal dan orang dah terhargai, dan saya nak tekankan itulah satu-satunya program yang hanya ada di Universiti Malaysia Kelantan. Saya pernah bawa perkara ni ke UKM umpamanya. Orang UKM kata kami cemburu UMK. Peringkat prasiswazah pun dah ada program sains kelestarian. Mereka tawarkan di peringkat ijazah sarjana program ini. Dan tapi di Universiti Malaysia Kelantan kita ada prasiswazah. Itu adalah antara kelainan-kelainan yang ada di UMK yang kita kena cari dan dapatkan maklumat untuk lebih faham apa yang kita tawarkan. Sebab itu saya kata UMK law ni tidak serupa Jamil Lulu. Okey. Jangan tak berani nak tegur pula. Jangan tak berani nak tegur pula kalau masa dah. Okey. So, kita sudah berada di penghujung. Sebelum kita saksikan pusingan terakhir Science on the Go,
saya dekat sini ingin mungkin kata-kata akhir lah daripada Datuk kepada warga net yang tengah menyaksikan ni. Yang terakhir mungkin apa yang Datuk nak sampaikan sangat-sangat kepada mereka. Silakan Datuk. Ni kamera Datuk. Okey, terima kasih Dr. Marina. Sekali lagi saya nak ucap banyak terima kasih kerana menjemput saya. Saya tahu saya dah 2 tahun tinggalkan UMK, saya tak berapa faham lagi dah. Banyak benda yang saya tak faham, banyak benda yang saya tak ingat dah. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini adalah bermanfaat kepada semua. Dan saya percaya hasrat saya untuk masa saya mula-mula wujudkan program ini, hasrat saya lah untuk memperkukuhkan bidang sains dan teknologi. Saya tak tahu bagaimana cara masa itu kerana kekangan yang banyak, mahal banyak, kerana universiti baru. Tapi saya tahu dengan semangat yang ada daripada pensyarah di kampus Jeli itu, kita percaya kita boleh buat perbezaan. Itu yang penting. Dan yang kedua, saya nak juga ingatkan bahawa kita tak perlu ragu-ragu tentang apa yang terbaik untuk kita. Semua universiti menawarkan program yang memberi manfaat kerana kita adalah universiti kerajaan yang memegang agenda kerajaan yang berhasrat untuk membangun sumber manusia yang berilmu, yang ada kualiti, yang ada faedah kepada negara. Kita bukan buat sia-sia dan bukan hasrat kita untuk memberi persaingan kepada universiti-universiti lain, tetapi kita percaya kita boleh buat yang lain daripada yang lain, InsyaAllah. Sesuai dengan tagline universiti juga, kita berbeza. Unik, relevan dan berbeza. Saya dah tak ingat dah. Dan saya percaya kepada yang di luar sana yang bakal akan memohon, pilihlah Universiti Malaysia Kelantan program asasi sains, dan saya percaya pilihan anda itu adalah pilihan yang tepat, insya-Allah. Terima kasih. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Universiti UMK Campus Jeli kerana masih mempertahankan STEM. Saya juga masa saya buat program asasi sains ini dulu bersama dengan staff-staff kita di Fakulti Sains dahulu, kita juga tekankan kepada pentingnya kita diberi semangat menjayakan agenda STEM ini. Kita dah wujudkan STEM chapter Kelantan, dan saya harap itu adalah satu daripada platform yang saya harap ia akan terus berkembang untuk dijadikan satu daripada kaedah bagaimana kita boleh operate untuk menjayakan program asasi sains ini, insya-Allah. Okey, terima kasih. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Datuk. Alhamdulillah, nampaknya banyak perkongsian yang bermanfaat kepada bukan sahaja kepada para pelajar di luar sana, malah kepada kami juga di Jabatan Persediaan Sains UMK. So, kita bagi laluan kepada Science on the Go Challenge, pusingan terakhir dan sebagai pusingan penentu siapakah yang akan menjadi juara untuk game show ini. Kita saksikan. UMK Science on the Go Challenge, sains di mana-mana saja. Assalamualaikum, kita kembali sekali lagi bersama Science on the Go Challenge, sains di mana-mana sahaja. Terima kasih Dr. Hajar Marinah daripada studio UMK bersama tetamu kehormat pada hari ini. Saya Muhammad Firdaus Abdul Karim, bukan penyelaras program Asasi Sains UMK. Untuk pusingan yang ketiga daripada SMKA Lati, kita ada Nurul Najihah binti Muhammad Hafiz dan Afrina Maisarah binti Muhammad Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita bawakan daripada SMKSI Kota Baru Kelantan, kita ada Siti Nur Hafizah dan Alia daripada SMKSI. Telah bersedia? Ya. Final round, Brainy Quiz. Pusingan Brainy Quiz akan menguji ketangkasan peserta dalam menjawab soalan matematik, biologi, kimia dan fizik. Masa yang diberikan untuk menjawab adalah 10 hingga 15 saat. Untuk menjawab, wakil pasukan dikehendaki mengangkat tanda Science on the Go Yes. Kumpulan yang paling cepat mengangkat tanda Science on the Go akan diberikan laluan untuk menjawab terlebih dahulu.
Sekiranya jawapan tidak tepat, maka peluang diberikan kepada pasukan lawan. Mata bagi pusingan ini akan dikumpul untuk keseluruhan mata pasukan. Keputusan keseluruhan akan diumumkan selepas pusingan ini. Okey, baik. Tak bubuh masa, kita teruskan dengan soalan. Soalan yang pertama bagi brain quiz male mosquitoes. It is a fruit from the A. Sap plants, B. Human blood, C. Any water, and D. Dung and other debris. Beri laluan SMKSI untuk memilih jawapan A, B, C ataupun D. B. Alright, SMKSI chooses B. Human blood dan SMK Elati. Ya. C. SMK Elati choose C. Standing water. Kita reveal terlebih dahulu jawapan pilihan SMKSI untuk baru human blood. Alright, harap maaf. Okay, jawapan anda kurang tepat. Male mosquitoes take their food from. Kita lihat pilihan jawapan oleh SMK Elati. C. Standing water. Kurang tepat juga. Alright. Okay, assuming the average heart rate is 80 beats per minute, how many times does the heart beat in a year? Anda boleh guna kalkulator ataupun phone calculator untuk membuat pengiraan. A. 5 million times, B. 20 million times, C. 42 million times dan D. 50 million times. Masa menjawab mula sekarang. SMKSI menjawab terlebih dahulu. SMK Elati kita akan beri pilihan. SMKSI, pilihan jawapan anda adalah C. C. 42 million times. SMK Elati. Alright. Okay, soalan yang ketiga. What is temperature related to? A. The transfer of heat. B. The average kinetic energy of molecules. C. The potential energy of molecules. And D. The position between Earth and the Sun. Boleh menjawab sekarang. Transfer of heat. Okay, masa telah tamat. SMK Elati mengangkat anda terlebih dahulu. SMKSI. SMKSI pilih jawapan B, ya. Alright, betul. Kalau lepas aku buat pilihan. What are clouds made of? A. Water vapor. B. Water droplets. C. Ice. D. Water droplets or ice crystals. Okay, SMKSI mengangkat sign terlebih dahulu. Okay. D. SMKSI pilih D. SMK Elati pilih A. Okay, kita reveal jawapan A terlebih dahulu. Okay, maaf SMK Elati, jawapan A kurang tepat. Kita reveal jawapan D. Pilihan SMKSI. Yes, correct. Name one of the monoatomic gas atoms that are not bound to each other. A. Helium. B. Chlorine. C. Copper. D. Oxygen. Mula sekarang. Okay, SMK Elati mengangkat tanda terlebih dahulu. Okay, SMKSI. Yes, betul. Okay, helium gas is monoatomic gas. The substance that can be used as a coagulating agent in water treatment is A. Copper sulfate, B. Calcium sulfate, C. Ferrous sulfate, and D. Okay, SMK lagi mengangkat anda terlebih dahulu. Beri peluang untuk buat pilihan jawapan. B. Okay, SMKSI, pilihan jawapan anda? B. B. Okay, ya, semua yakin anda kunci jawapan? Okay, alright. Kita reveal pilihan kedua pasukan adalah B. Harap maaf, kurang tepat, ya. Okay. Jawapan yang sebenar untuk soalan ini adalah C. Ferrous sulfate, ya.
Okey. Di sebelah tu ada gambar rajah yang menunjukkan mekanisme coagulation yang berlaku. Soalan yang ketujuh. A lorry moved at the speed of 120 km per hour. Find the distance in meter traveled by lorry in 90 minutes. Okay. B. SMK Latif pilih B 1.08 times 10 to the power of 4. SMKSI anda ingin cuba? C. Pak jawapan oleh SMK Latif terlebih dahulu. Alright, maaf, okay. Kurang tepat. Okay, kita buka pilihan jawapan C oleh SMKSI. Anda punya jawapan adalah betul. Speed adalah distance covered over time. Jadi untuk pengiraan distance adalah speed times time. Kita terus ke soalan yang terakhir, soalan yang ke-8. Spaceman sells beam of 3.2 solar power system per day for 6 days. The 7th day he sells another 4 solar power systems. What is the new beam? A 3.31, B 19.2, C 23.2, and D 22.4. Tiga puluh huruf. SMKSI Kota Baru. A. Membuat pilihan A juga 3.31. Kita lihat pilihan jawapan. Baik, pilihan jawapan anda adalah tepat ya. Okay. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada wakil daripada SMK Latif juga. Kita ada Nurul Najihah binti Muhammad Hafiz, Hafina Maisara binti Muhammad Azman. Okey. Alright, daripada SMKSI Kota Baru Kelantan kita ada Siti Nur Hafizah dan Alia daripada SMKSI. Terima kasih. Okay. Alright, okay. Saya umumkan markah yang terkumpul bagi pusingan yang ketiga untuk Brainy Quiz, Science on the Go Brainy Quiz. Untuk SMK Latif, mata bagi pusingan ketiga adalah sebanyak 9 mata. Untuk SMKSI, mata terkumpul adalah 7.5 mata. Okay. So, well done to you guys. Congratulations. Okay. Mata terkumpul bagi SMK Latif adalah 24.5 mata dan bagi SMKSI adalah 18.5 mata. UMK guna kami ini ada juga SMK bersama juga undang ini. Untuk pertandingan kita, semoga di lain masa kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Terima kasih UMK. Baik, ayah kata daripada SMKSI berkeberkatan. Ya, ucapkan terima kasih kepada UMK kerana memberi peluang kepada kami untuk menyertai pertandingan ini. Berjumpa lagi di live sesi. Hai. Dan itu sekian saja Science on the Go Challenge, sains di mana-mana sahaja. Okey, bye. Okey, itu sahaja daripada kami pasukan Science on the Go, sains di mana-mana sahaja, saluran info channel Jabatan Persediaan Sains Universiti Malaysia Kelantan. Saya Muhammad Firdaus merupakan penyelaras program bagi program asasi ini kepada lepastan SPM. Ya, permohonan UPU akan ditutup pada hujung bulan ini. Jangan lupa kod bagi program asasi sains UMK adalah UL 0010001. Ya, pastikan program asasi sains UMK adalah pilihan pertama anda, sains dan keusahawanan. Kita kembali ke studio UMK bersama Dr. Hajar Marina Muhammad dan juga tetamu hormat pada hari ini. UMK Science on the Go Challenge. Okey, kita dah tahu pemenang Johan kepada Science on the Go Challenge. Okey, untuk sebelum kita membuat sesi penyampaian hadiah,
di sini saya perkenalkan tim saya. Okey, Dr. Aina Syazwani merupakan penyelaras program pra-ijazah sains dan Dr. Firdaus sebagai penyelaras program asasi sains UMK. Okey, tibalah masanya yang ditunggu-tunggu. Penyampaian hadiah ini akan diberikan disampaikan oleh tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Ibrahim Cik Umar. Okey, dipersilakan Datuk naik ke pentas dan diiringi oleh Profesor Dr. Siti Zaitun bagi sesi penyampaian hadiah ini. Okey, silakan. Okey, so juara. Okey, juara ya. Okey, jarak. Okey. Alright. So juara, kita dah tahu juara bagi challenge ni jatuh kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lati Pasir Mas Kelantan. Dipersilakan ya, dipersilakan adik Afrina Maisara binti Muhammad Azman untuk menerima sijil. Sekali. Okay. Seterusnya, Nik Marina binti Nik Muhammad Zaidi. Okey. Dan seterusnya Nur Afrina, adik Nur Afrina binti Azhari. Okey, dan terakhir okey, adik Nurul Najiha binti Muhammad Hafiz. Dan dipersilakan guru pembimbing STEM Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lati Pasir Mas, Puan Izfazila binti Ibrahim. Dipersilakan cikgu. Terima kasih banyak cikgu ya. Okey. 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 Seterusnya kita persilakan Naik Johan Science on the Go Challenge, iaitu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail Kota Baru. Dipersilakan dahulu adik Wan Nur Putri Syahira Alia binti Wan Syahril. Panjang nama dia. Tu. Seterusnya adik Malisa Idayu binti Muhammad Zamri. Seterusnya adik Nur Fasihah Syahira binti Salmi. Semua perempuan. Dan itu maktab. Okey, akhir sekali adik Siti Nur Hafizah binti Muhammad Hafizan, dipersilakan. Dan tidak lupa kepada guru pembimbing STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail Kota Baru, Puan Hartini Hashim. Beliau juga adalah merupakan timbalan pengerusi
STEM chapter Kelantan. Yes. Okay, CJ. Yeah. Apa di malam? Oh, yang dulu tak ingat. Zaman hak tu. Pernah lawat kita dekat. Okey. Ni Prof punya. Prof. Okey. Ni cikgu ya seorang lagi. Okey. Ni Prof Siti. Kita ada cendera hati untuk tetamu. Sila sampaikan. Belah sana. Sekejap Okey. Okey. Alright, terima kasih Prof dengan Datuk. Silakan. Saya ingin teruskan lagi untuk rancangan seterusnya. Ada kata-kata akhir. Terima kasih. Okey. Okey, so sekarang ni saya ingin berkongsi sebenarnya untuk menutup tirai program Road to UMK khas untuk asasi sains ni, di mana Jabatan Persediaan Sains UMK bukan sahaja menawarkan program asasi sains, kita ada satu lagi program istimewa yang kita namakan Program Praijazah Sains UMK, yang mana program ini memberi peluang kedua kepada para pelajar lepasan STPM atau matrikulasi sains yang tidak memenuhi syarat untuk ke mana-mana program ijazah di Universiti Awam Tempatan. So untuk menyaksikan lebih lanjut tentang program ini, kita roll video rasmi Jabatan Persediaan Sains UMK. Kita saksikan. Terima kasih semua. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Persediaan Sains UMK menawarkan dua program pengajian. Jika anda adalah lepasan STPM atau matrikulasi sains yang tidak memenuhi syarat untuk ke mana-mana program ijazah di Universiti Awam Tempatan, peluang kedua anda adalah bersama program Praijazah Sains UMK. Untuk mengetahui syarat-syaratnya ialah Syarat-syaratnya ialah mendapat ujian bahasa Melayu peringkat SPM. Tamat pengajian STPM ada matrikulasi dengan PMGK kurang dari 2. Lulus bahagian mana-mana satu daripada mata pelajaran STPM atau matrikulasi berikut. Mendapat sekurang-kurangnya grade C untuk pengajian bagi calon STPM. Untuk memohon, sila layari laman web kami. Nak tahu best ke tak program ini? Dengarlah ini. Hai, di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Persediaan Sains UMK kerana telah menawarkan program Praijazah Sains kepada saya. Melalui program ini, saya telah mendapat peluang kedua untuk menjejakkan kaki di Universiti Awam Tempatan. Kini, saya merupakan salah seorang perintis bagi program Praijazah Sains ini. Setelah melalui program intensif selama 4 bulan, saya bakal menjadi salah seorang mahasiswi di UMK. Saya telah merebut peluang keemasan ini. Anda bila lagi? Jika anda adalah lepasan SPM, peluang untuk melangkah ke universiti ada bersama-sama kami melalui program Asasi Sains UMK. Nama asal program ini adalah Program Persediaan Keusahawanan Sains UMK yang merupakan program kerjasama UMK MARA dan telah ditawarkan sejak tahun 2011 di Kolej MARA Kulim. Pada tahun 2017, nama program ini telah ditukar kepada Program Asasi Sains UMK dengan struktur kurikulum yang sama yang telah ditambah baru. Penawaran Program Asasi Sains UMK di kolej tersebut tamat pada tahun 2019 dan pada tahun 2021, Program Asasi Sains UMK akan ditawarkan di Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program ini, tunggu apa lagi? Jom masuk program asasi sains UMK menerusi laman web yang tertera. Tapi anda kena pastikan anda adalah warga negara Malaysia, lepasan SPM yang berumur tidak melebihi 20 tahun, mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian dan 1 lulus bersyarat daripada mata pelajaran SPM yang berikut. Anda lah saintis berbidang keusahawanan peneraju masa depan negara yang kami cari. apa lagi? Jom sertai kami di Jabatan Persediaan Sains UMK. Perjalanan saintifik anda bermula di sini. She's always by my side. She guides